Fatilah binti Mazhabi. Umur saya 23 tahun. Okay, so kita ada 3 soalan. So akak kena jawablah soalan-soalan ni. Okay, so soalan pertama, adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajar anaknya di dalam sektor TVET? Jawapannya perlu. Sebab apa? Kalau tak ada diorang tak ada lah bangunan tempat nak tidur, tempat kita nak bertidur, lepas tu pandai hujan, mumpung putih edit, lampu, lepas tu sistem pempai bukan paip Paip-paip. air rumah lah. Takkan nak ambil air telaga kot. Tiga minum lah, perlulah. Okay, so soalan kedua, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada masyarakat dan negara? Sumbangan kereta ada, motor, basikal, polis, sampah. Kalau tak ada semua tu, kita tak ada apa-apa lah. Okay, untuk soalan ketiga dan terakhir, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia lebih menceburi bidang TVET? Sponsorship beasiswa. Bantu anak-anak ataupun pelajar kat sana untuk belajar dalam bidang TVET. Tak kisahlah kerja poli. Yelah, orang yang tak ada orang panggil tak adalah kaya sangat ke apa ke, bolehlah dia orang nak ni belajar, ada ISKW. Ya, betul. Itu saja ke? Itu saja. Alright, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Okay, boleh anda perkenalkan diri anda? Okey, nama saya adalah Kailina Airini. Saya berumur 20 tahun. Saya UiTM student. Alright, so kita ada 3 soalan untuk Cik Taya jawab. So soalan pertama, adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan mengajar anaknya di dalam sektor TVET? Okey, bagi pendapat saya, ibu bapa mungkin agak berminat lah untuk mendaftarkan anak mereka dalam sektor TVET ni, sebab ia sangat bagus untuk anak tema, sebab orang ni TVET more tu kepada kemahiran. Yes. So untuk soalan kedua, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada negara dan masyarakat? Bagi saya, negara mungkin akan lebih berkembang lah, sebab TVET mengajar asas-asas kemahiran. So dengan adanya kemahiran, negara kita akan lebih maju ke hadapan. Alright, untuk soalan terakhir, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia lebih menceburi bidang TVET? Okey, bagi pendapat saya rasa dengan adanya pelbagai jenis aktiviti dan program yang dianjurkan oleh NGO ataupun bukan NGO, so dengan adanya tu boleh lebih mendedahkan lagi lah tentang TVET ni kepada student, kepada ibu bapa. So dari situ mereka akan lebih berminat lah untuk join TVET. Saya 21, saya berasal dari Timur. Alright, so untuk soalan pertama, adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anaknya di sektor TVET? Ibu bapa. Ya, betul. Pada pendapat saya, ibu bapa zaman sekarang masih belum begitu terdedah dengan apa itu TVET. Ya, kebanyakan daripada ibu bapa masih mengharapkan anak dia orang bekerja sebagai doktor, pilot, polis, yang pada mereka itulah yang mendapatkan gaji yang tinggi daripada kerja-kerja seperti mekanik dan lain-lain lah. Untuk soalan kedua, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada masyarakat dan negara? Masyarakat dan negara. Ya. Sumbangan TVET ni dia berbeza dengan bagaimana Malaysia melabur sebelum ni, iaitu dengan mengeksport produk-produk dari Malaysia keluar, iaitu adalah limited. Berbanding dengan TVET ni, apa yang kita sediakan kepada negara-negara di luar sana adalah servis yang disediakan dengan skills and knowledge lah, yang sebenarnya memberi pulangan yang lebih banyak kepada Malaysia, termasuklah masyarakat dalam Malaysia. Alright, untuk soalan terakhir,
terakhir, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia lebih menceburi dalam bidang TVET? Kerajaan Malaysia menggalakkan. Alright. Kerajaan Malaysia sebenarnya dah banyak membuka institusi-institusi macam IKBN, ada KV, untuk pelajar-pelajar ni masuk bukanlah atas diri diorang saja, tapi dengan sokongan ibu bapa pun diperlukan juga. Jadi kerajaan dah banyak mengadakan program untuk memperkenalkan lagi apa itu TVET dan kebaikan-kebaikan TVET, dan macam mana ada golongan-golongan yang tidak berapa laki lah nak dapat pelajaran dan jawatan seperti doktor dan pilot, tapi mereka masih ada skills dan ada kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak untuk berbakti kepada negara lah. Alright, itu sahaja ke daripada Cik? Selain kerajaan Malaysia juga, kita ada NGO-NGO yang memperkenalkan TVET kepada anak muda dengan Dari segi sosial, adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anaknya dalam sektor TVET daripada anda? Saya rasa ramai ibu bapa sekarang lebih memahami nilai TVET. Mungkin dulu TVET dianggap sebagai pilihan kedua, tapi kini lebih ramai yang menyedari bahawa kemahiran teknikal amat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Dengan sokongan ibu bapa, saya sebagai pelajar TVET lebih yakin untuk memilih TVET kerana mereka juga nampak potensi besar dalam bidang ni untuk masa depan saya. Kedua, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada masyarakat dan negara? Sebagai pelajar TVET, saya nampak ia memberi kesan yang besarlah kepada ekonomi kan. Industri memerlukan pekerja yang mahir dalam kemahiran teknikal dan lepasan TVET dapat memenuhi keperluan ini. Selain itu, TVET membantu meningkatkan produktiviti industri kerana pelajar dilatih untuk terus bekerja dalam bidang mereka. Ini membantu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah. Okey. Untuk soalan kita pula, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia melebih ceburi bidang TVET ni? Daripada apa yang saya nampak, semakin serius macam kerajaan makin serius mempromosikan TVET melalui pelbagai program latihan dan insentif. Selain itu, mereka juga memperkenalkan skim beasiswa dan pinjaman yang memudahkan pelajar seperti saya untuk menyertai bidang ini. Kempen ini juga memberikan kesedaran kepada banyak orang dan membuatkan saya rasa lebih yakin untuk memilih TVET sebagai masa depan saya. Baiklah, itu saja soalannya. Terima kasih. Sama. Adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anaknya dalam sektor TVET? Okey, ibu bapa Malaysia mungkin kurang berminat dalam masukkan murid-murid anak-anak mereka ke dalam sektor TVET sebab mereka fikir TVET tu macam tak penting sangat. Tapi dengan zaman yang kini, mungkin ibu bapa mungkin lebih menarik sebab dalam sektor ekonomi sekarang banyak usahawan telah berjaya walaupun tanpa pendidikan yang tinggi. Jadi murid-murid yang ibu bapa yang hantar anak-anak ke TVET, mungkin mereka boleh dapat pengajian yang lebih bagus daripada pengajian yang lebih spesifik yang boleh ditekan kepada anak-anak mereka yang mungkin tak dapat untuk cekapkan satu idea dalam sektor dalam universiti. Jadi mereka boleh masuk TVET, jadi mereka masuk TVET boleh dapat satu sijil yang boleh dalam sijil kejuruteraan atau pembinaan, dan mereka boleh masuk ke dalam bidang pekerjaan terus. Daripada budak-budak yang ambil dalam sektor akademik, mereka perlu melalui banyak-banyak lagi situasi seperti internship dan lain-lain. Baiklah. Soalan yang keduanya adalah bagaimanakah sumbangan industri TVET ni pada masyarakat dan negara pada pendapat anda? Sumbangan pada TVET. TVET ni dia bagi murid-murid dia dapat
terus masuk ke dalam bidang pekerjaan tanpa apa-apa benda yang lain. Jadi pada ekonomi dia akan meningkatlah sebab budak-budak instead of belajar, dia terus belajar, masuk kerja. Jadi dia dapat meningkatkan ekonomi dan masyarakat dapat memajukan masyarakat ke arah yang lebih baik. Baik, untuk soalan ketiga pula, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia ini untuk mencuburi bidang TVET ni? Okey, so kalau kerajaan boleh jalankan beberapa kempen menunjukkan kebaikan TVET. So saya pasti banyak-banyak murid dia tengok TVET dia macam option 2, dia macam university akademik, saya nak jadi doktor, saya nak jadi ni, nampak dia jalan panjang. Tapi sebenarnya TVET ni bukan option 2 tapi sebenarnya option yang boleh buatkan kamu pergi kepada kejayaan yang boleh berjaya dalam hidup. Contohnya orang boleh ambil dalam bidang TVET, boleh ajar dalam bidang kejuruteraan. Dalam bidang kejuruteraan ada banyak jenis kejuruteraan. Ada kejuruteraan, ada civil engineering, kejuruteraan civil, kejuruteraan software buat perisian-perisian komputer seperti Google dan lain-lain. Dan kejuruteraan marine, boleh baiki-baiki bot dekat dalam laut yang boleh membantukan dalam sektor perkapalan seperti industri minyak. Dia orang menggali minyak dekat laut, jadi kadang-kadang ada masalah rosak. Jadi kejuruteraan marine ni mereka boleh tolong. Dan gaji kalau kerja dekat laut mestilah tinggi sebab jarang balik rumah semua tu. Jadi bagi saya TVET ni memang sesuatu perkara yang bagus dan ibu bapa patut melihatnya sebagai salah satu option yang penting dalam memilih anak-anak dalam bidang akademik ataupun TVET. Baiklah. Saya kata itu saja soalannya. Terima kasih. Okay. I went off the script. You way off the script. Let me see the time. The time 4 minutes. 4 minutes. Nak tanya pakcik, adakah ibu bapa di Malaysia ni berminat untuk meneruskan pengajian anaknya di sektor TVET? Okey, bagi saya lah sebagai seorang bapa, memang saya bersetujulah sebab kalau kita tengok TVET ni dia lebih kepada memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar yang agak sederhana lah dalam akademik. Sekurang-kurangnya dengan ada TVET ni dia boleh mendapat satu kemahiran bagi meneruskan orang kata apa, kehidupan ni pula lah. Soalan kedua, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada masyarakat dan negara? Sumbangan maksudnya dari segi apa yang faham sumbangan lah. Sumbangan industri TVET ni pada masyarakat dan negara, maksudnya bila kerajaan buat benda tu, apa yang diberikan kepada rakyat? Okey, dia TVET ni kalau sumbangan kepada industri, maksud industri ni maksud dia kena memberi kerjasama lah sebab sekarang ni kalau dalam pengetahuan saya TVET ni dia memang industri pun dia kena melibatkan sekali. Maksudnya sekolah kadang-kadang kalau 3 hari 5 hari 2 hari kot yang dia keluar buat ke latihan macam latihan industri lah. Kalau dulu sekolah vocational, sekarang ni disebut TVET kalau saya tak salah lah kan. Jadi dia dari segi memang untuk mengasah kemahiran dia lah, dan memang industri pun dia kena bagi kerjasama. Kalau tak ada tempat dia pun nak pi, macam mana budak-budak ni nak berkembang lah. Itu soalan terakhir. Macam mana cara kerajaan Malaysia ni nak galakkan rakyat Malaysia untuk menceburi bidang TVET? Okey, bagi pihak kerajaan sebenarnya dia kena ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Pertama, dia memberi penerangan yang kena ada penerangan yang bagi waris ibu bapa faham. Kadang-kadang macam dululah, dulu bila sekolah vocational diperkenalkan setengah tu dia kata sekolah vocational ni orang kata apa, low lah sikit. Orang kata untuk budak yang tak berapa nak boleh dalam kemahiran. Sebenarnya dari segi sekarang ni, dari segi sektor pekerjaan dia lebih kepada nak kemahiran. Jadi TVET ni elok. Dan mereka ni pun bukan tak ada peluang untuk orang kata apa, kehadapan untuk lebih jaya, tapi mengambil masa lah. Maksudnya kalau orang lain 2 langkah 3 langkah, dia mungkin mengambil jalan yang agak jauh sikit. Itu soalan pertama. Adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anaknya di sektor TVET? Mungkin boleh diketengahkan sekiranya
anak-anak itu sendiri cenderung dengan berminat dari segi kemahiran lah. Seterusnya, bagaimana sumbangan industri TVET ni pada masyarakat dan juga negara? Sumbangan dia sangat besar sebab kebanyakan rakyat Malaysia sekarang ni lebih cenderung kepada kemahiran lah. Dia punya kita boleh tengok keadaan dekat Malaysia ni kebanyakannya sektor kemahiran yang dipelopori oleh sektor kemahiran ni yang banyak memainkan peranan yang lebih penting daripada sektor pendidikan. Seterusnya, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia ini nak menggalakkan rakyatnya untuk lebih menceburi bidang TVET? Dengan mengadakan KP-KP ataupun program-program usaha sama dengan sekolah-sekolah rendah. Sebab kita kena wujudkan daripada sekolah rendah lah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, especially waktu umur macam tingkatan 2 ke 3, sebab tingkatan 4 tu umur dia 16 tahun tu dah boleh dibawa kepada satu program yang boleh menjurus kepada macam CJ kemahiran lah, macam itulah, dan menaik tarafkan bidang pendidikan itu sendiri. Contohnya sebelum ni kena tunggu Form 5 baru selepas SPM baru untuk meneruskan bahagian kemahiran, tapi sekarang ni kita kerajaan wujudkan daripada umur 16 tahun. Adakan sijil pra-diploma ke ataupun untuk umur sekian-sekian macam negara buat lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Amirul Hakimi dan hari ini kita akan membincangkan topik yang kini hangat dibincangkan di negara kita, iaitu TVET di dalam sistem pendidikan Malaysia. Bersama saya ada Nur Aminah, iaitu salah seorang penjawat awam di Pulau Pangkor. Okey, pertama sekali Puan Aminah. Ya, saya Puan Aminah. Adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anak-anaknya di dalam sektor TVET? Jadi soalan tadi adalah adakah ibu bapa sekarang berminat untuk hantar anak ke TVET lah. Ya. Okey. So benda ni sebenarnya TVET ni dah lama kan, tapi sekarang saya rasa TVET tu dah semakin berkembang sebab kerajaan pun sekarang dah sokong TVET tu dan kerajaan banyak mengeluarkan dana untuk TVET. Jadi kalau kata tentang adakah ibu bapa sebenarnya ni, kita lihat secara realistik, tak semua orang berminat dalam bidang ni, dan ada orang sebenarnya tak semua orang berminat dalam bidang yang selain TVET, macam profesional lah yang kita cakap collar biru semua tu. Jadi kalau anak-anak berminat dalam teknik, anak berminat dalam automotif ataupun berminat dalam any technical, jadi kita boleh sebenarnya dorong anak tu. Jangan sekatkan kemahiran yang ada pada anak. Sebab kita nampak sebenarnya orang-orang yang kita kata kebahagiaan TVET ni sebenarnya ada jalan kejayaan dia orang sendiri. Jadi kalau kita dorong diorang masuk ke dalam apa yang diorang minat, itu sebenarnya yang akan memacu negara, melahirkan budak-budak sekarang yang sebenarnya mampu berinovasi, mampu untuk tonjolkan apa yang diorang minat tu, diorang akan hasilkan sesuatu yang besar untuk Malaysia, untuk diri diorang sendiri. Jadi kalau betul anak minat, jangan halang, just bagi dia untuk mengeluarkan kehebatan dia sendirilah. Wah, jawapan yang terlalu mendalam daripada Cik Aminah. Seterusnya kita akan ke soalan yang seterusnya. Bagaimanakah sumbangan industri TVET pada masyarakat dan negara? Jadi kalau kita tengok sumbangan lah, contohlah kalau anak keluar dari TVET, diorang akan pergi bahagian automotif ataupun pergi bahagian pembangunan, ataupun kita tengok electric wiring ataupun perhotelan, macam-macam tu. Sebenarnya dia adalah menstabilkan ekonomi negara kita sebenarnya. Dan kalau kita tengok perancangan negara kita dalam pelan pembangunan negara kita yang ke-12, kita sebenarnya nak hasilkan 35% daripada pekerja mahir TVET itu sendiri dalam kita menjelang 2030. Jadi kalau pada industri, kita perlukan benda tu. Sebab kita perlukan bahagian-bahagian yang diorang ceburi ni, diorang punya kemahiran, diorang sumbangkan dalam kita punya ekonomi dan masyarakat. So daripada ekonomi, saya rasa TVET adalah penting dan perlu. Wah. Dan akhir sekali, bagaimanakah cara kerajaan Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia lebih mencuburi bidang TVET? Okay.
untuk kita okey, macam saya cakap awal tadi, sebenarnya TVET ni ditekankan dengan negara yang saya sangat rasa dia macam lebih menyelah 3 tahun lepas macam tu kan. Saya sendiri dengar yang kerajaan sangat-sangat menggalakkan banyak dana yang ni untuk kita hasilkan anak-anak dalam bidang TVET. Jadi macam mana negara sebenarnya nak kembangkan lagi ni? Saya baru je baca berita ni dalam sehari yang lepas di mana sebenarnya TVET ni mampu sebenarnya dalam untuk perkembangan, diorang ada hantar TVET punya pelajar ke negara China dan sebagainya untuk diorang betul-betul belajar tentang dengan lebih berkembang kan, untuk diorang bawa balik kemahiran yang ada pada negara luar dan diorang aplikasikan dalam negara kita untuk memajukan lagi bidang TVET dalam negara kita. Dan even dalam perhubungan, dalam politik, semua TVET ni salah satu pemacunya lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Encik Puan Aminah. Maafkan saya, Encik Aminah. Sekian. Saya Amirah Hakimi Bezama Hafizi dan tujuan saya berada di sini hari ini adalah untuk mendermu ramah Pak Cik Zainal berkaitan tentang subjek yang diberbincangkan hangat semasa ini di negara kita, iaitu sistem pendidikan TVET. Sekali lagi terima kasih Pak Cik Zainal kerana sudi ditermu ramah oleh saya pada hari ini. Soalan saya yang pertama adalah, adakah ibu bapa di Malaysia berminat untuk meneruskan pengajian anak mereka di dalam sektor TVET? Okey, rata-ratanya kebanyakanlah ibu bapa ni dia memang berminat untuk hantar anak mendalami ilmu ataupun pengajian TVET ni sebab keperluan sekarang ni kan. Jadi dalam industri perkilangan, pembuatan banyak memerlukan kemahiran. Selain itu bukan daripada kilang saja, mungkin daripada segi pelancongan. TVET ni dia merangkumi pelbagai bidang. Jadi banyak ibu bapa saya rasa yang berminat lah. Contohnya saya sendiri pun ada hantar anak saya yang sulung di Kolej Vocational. Sekarang dia pun dah bekerja dalam bidang yang dia belajar dulu. Baik. Soalan yang terakhir pada Cik Zainal adalah, bagaimanakah sumbangan industri TVET pada pandangan Cik pada masyarakat dan negara? Okey, sumbangan ni dari banyakkannya daripada segi pembangunan negara lah dan peluang pekerjaan. Jadi para pelajar di bidang TVET ni dia boleh mengaplikasikan apa yang dia pelajari dalam bidang yang mereka minat. Contohnya macam hotel, pelancongan, perkilangan, macam-macam peladangan. Dia merangkumi pelbagai, ataupun otomotif pun juga ramai yang berminat. Itu saja. Baik, itu saja soalan yang kita ada pada buat masa ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Zainal kerana sudi ditermu ramah. Sekian, itu sahaja daripada saya.